Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadinil amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih kita pada pagi ni, pada minggu yang terakhir daripada bulan Syaban, yang Allah Taala muliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sepanjang bulan Syaban ni kita dapat banyak berselawat pada Nabi SAW. Kita dah diberikan taufik oleh Allah untuk banyak selawat pada baginda. Dan pagi ni juga bila kita baca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan banyak juga kita berselawat pada baginda. Baki lagi seminggu lagi, dan kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan dalam bulan Rejab dan Syaban, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Kita baca bab yang baru insya-Allah pada pagi ni. Bab ini namanya babul hassi 'ala al-izdiyadi min al-khairi aw fi awakhir al-umur. Babul hassi 'ala al-izdiyadi min al-khairi fi awakhir al-umur. Al-hass maksudnya galakkan. 'Ala al-izdiyad, izdiyad menambahkan, pertambahan, minal khairi daripada kebaikan, fi awakhir umur pada akhir-akhir umur. Pertamanya sebenarnya kita pun tak tahu umur kita berapa, kan? Jadi akhir umur kita pun kita tak tahu bila. Sebenarnya begitulah, kan? Kita ni tak tahu akhir umur kita bila. Ada orang mungkin akhir umurnya 2 tahun, kan? Ada orang akhir umurnya 200 tahun. Jadi tak tahu, kan? Tapi kita tetap berusaha sedaya upaya untuk menambahkan lagi kebaikan yang kita boleh lakukan pada setiap masa. Kita baca dulu apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami dah memanjangkan umur kalian. Nu'ammirkum ni daripada perkataan umur, samalah bahasa Arab, umur lah. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian. Dalam dalam bahasa Arab, nu'ammir kita mengumurkan ataupun kita memanjangkan umur. Kalau orang itu orang yang panjang umurnya dipanggil mu'ammar, dengan huruf ain, mu'ammar. Itu orang tua, biasa kata tuanya dia, mu'ammar. Jadi awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Dan apa maknanya awalam nu'ammirkum, bukankah kami panjangkan umur kamu, ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkar, bagi berfikir, beringat padanya orang yang beringat. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, beringatlah padanya orang yang beringat. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pada kalian orang yang memberikan amaran, para rasul lah. Jadi kemudiannya kata Ibn Abbas, wa qala Ibn Abbas wal muhaqqiqun ma'nahu awalam nu'ammirkum 60 sanah, bukankah kalian telah kami panjangkan umur sehingga 60 tahun. Maknanya 60 tahun tu kira dah cukup panjang umur dah. Wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanazkuruhu insyaallah ta'ala. Dan dikuatkan je dengan hadis yang kami akan sebutkan insyaallah ta'ala. Wa qila ma'nahu 18 sanah. Lagilah. Sebahagian pandangan mengatakan maknanya adalah 18 tahun. 18. 18 tahun. Jadi maknanya panjang umur tu, 18 tahun tu kira dah panjang umur dah.
kami dah panjangkan umur kalian, fikirlah siapa yang fikir. Macam tu. Waqila arba'ina sanah. Sebahagian daripada para ulama pula kata 40 tahun. Maknanya kalau kami dah panjangkan umur tu, 40 tahun tu maknanya Allah dah panjangkan umur dah. Mungkin banyak daripada kalangan kita dah sampai umur 40. Maknanya tu dah kira dah tua dah tu. Kemudiannya qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq. Yang kata 40 tahun ni siapa dia? Hasan al-Basri, al-Kalbi, ulama besar di kalangan ulama tafsir dan juga Masruq. Wa nuqila an Ibn Abbas aidan, dan dinakalkan daripada Ibn Abbas juga. Ibn Abbas katanya dua pandangan. Satu pandangan Ibn Abbas 60, satu lagi 40. Okey. Wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarragha lil ibadah. Mereka menakalkan bahawasanya ahli Madinah, orang Madinah di kalangan ulama salaf lah, kan? Mereka apabila sampai saja umur mereka 40 sanah, 40 tahun, maka mereka akan tafarragha lil ibadah, mereka akan penuhkan masa mereka dengan ibadah. Okay, ada lagi satu pandangan. Waqila huwa al-bulugh, apabila dah baligh. Kan? Jadi dekat sini kita dah jumpa beberapa pandangan di kalangan para ulama. Berapa pandangan tu kat situ? Kenapa ni? Okey. Berapa pandangan dah kat situ? Satu kata 60. 60. Sitin sana. 60. Kemudiannya satu lagi pandangan kata 18. Satu lagi pandangan kata 40. Satu lagi pandangan kata Aulam nu'ammirkum sitina sana. Satu lagi pandangan kata 18. Satu lagi pandangan kata 40. Satu lagi pandangan kata balik. Okey. So 60, 18, 40 balik. Pilih saya mana-mana pun. Kebanyakan kita semua dah sampai umur ni. Kan? Jadi ini yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai nu'ammirkum. Kami memanjangkan umur kalian. Jadi yang kita bincang pada hari ini, nak suruh tambahkan kebaikan pada akhir-akhir umur ni. Akhir-akhir umur ni. Ini sebenarnya dah kena pada kita semualah. Jangan pula kata tak apa aku tak tua lagi, kan? Aku belum 60 lagi, aku belum 80, ataupun hari ni mungkin rasa tua tu 90, contohnya. Kan? Jangan fikir kita ni masih lagi muda. Kan? Sebab dalam ayat Quran bila sebut nu'ammirkum, sebagian ulama sebut balik. Sebagian ulama sebut 18. Jadi maknanya kebanyakan kita semua dah capai dah umur tu. Ataupun 40. Mungkin ramai juga di kalangan kita dah sampai 40, dan ada yang kata 60, mungkin sebahagian daripada kita ada yang dah sampai 60 tahun. Jadi semua kita dah adalah dalam apa yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudiannya wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian orang yang memberikan kata-kata amaran. Kata-kata amaran, nadhir, nadhir lawan kepada basyir. Basyir bagi kabar gembira, nadhir bagi peringatan. Kata Ibn Abbas dan jumhur, huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian daripada para ulama mengatakan maksud an-nadhir adalah asy-syaib. Asy-syaib apa dia? Uban. Sebagian ulama kata uban maksudnya. Maknanya waja'akumun nadhir, telah datang pada kalian peringatan. Peringatan tu maksudnya telah datang pada kalian uban. Uban sebagai peringatan. Qala Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Ni Sayyidina Ikrimah, Sayyidina Ibnu Uyainah, mereka yang mengatakan ja'akumun nadhir, peringatan itu adalah uban. Jadi kalau ada selai uban sekalipun, sebab nadhir satu orang je, satu aja, bukan banyak.
Selai uban tu pun sebenarnya telah datanglah peringatan untuk kita bahawasanya umur kita ni dah banyak. Kan jaranglah kita tengok budak kecil ada uban kan, melainkan dia ada sakit. Jadi kalau ada uban tu maknanya peringatan daripada Allah Taala. Nah, ini sebahagian ulama sebut gitu. Sebahagian jumhur mengatakan yang dimaksudkan dengan nazir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang datang sebagai peringatan, memberi peringatan, kan? Okey, jadi terus kita pergi pada hadis yang pertama daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ammal ahaditsu fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah Ta'ala dah bagi uzur ataupun bagi tempoh, bagi excuse dah kepada seseorang sampai Allah Ta'ala melambatkan ajalnya sampailah umur 60 tahun. Allah Ta'ala dah bagi excuse macam-macam dah. Qala al-ulama maknahu, kata para ulama, maknanya adalah lam yatruk lahu uzran iz amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqal a'dzara rajul idza balagha al-ghayata fil uzri. Apa dia? Lam yatruk lahu uzran iz amhalahu hadhihi al-muddah. Maknanya Allah Taala tak bagi keuzuran lagi kepada dia, tak ada excuse lagi kepada dia apabila dah sampai dah umur ini, hadhihi al-muddah. Kan sampai Allah dah panjangkan umur dia sampai ke tempoh ni. Tempoh apa? 60 tahun. Yuqal a'dzara rajul idza balagha al-ghayata fil uzri. A'dzara rajul maksudnya apabila dah sampai ke tahap yang paling tinggi dalam memberikan excuse, alasan ataupun apa namanya ni, kemaafan. Jadi maknanya nak ceritanya apa? Kalau dah umur 60 tu masih lagi tak buat baik, tak ada excuse lah. Kan, tak ada excuse dah. Kalau waktu muda mungkin boleh sebut lagi lah, oh ni darah muda, kan. Waktu muda mungkin boleh kata oh nak cuba macam-macam. Waktu muda mungkin boleh kata nafsu, kan. Waktu muda mungkin boleh kata tak ada pengalaman, jadi banyak melakukan kesilapan. Tapi kalau dah sampai umur 60 masih lagi cakap benda sama, itu memang tak ada excuse dah. Jadi hadis yang pertama ni cerita umur 60, oleh kerana itulah sebagian ulama mengatakan ayat yang awalam nu'ammirkum itu merujuk kepada umur 60 tahun. Sebab hadis ni lah. Jadi hadis ni menafsirkan kepada ayat tadi. Ayat tadi tu kan ulama beza pandangan kan. Jadi pandangan yang mengatakan 60 tu daripada hadis ni lah. Mereka tafsirkan ayat Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus pergi kepada hadis yang kedua. Qala athani an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma asyakh Badrin فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له فقال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري. Ini cerita seorang anak muda namanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas ini waktu tu umur beliau baru belasan tahun. Sebab waktu Rasulullah wafat, Ibnu Umar baru umur 13 tahun. Jadi waktu umur 13 tahun, Sayyidina Abu Bakar perintah 2 tahun aja. Jadi waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu,
umur Sayyidina Ibn Abbas baru 15, 16, 17, 18, 19, macam tu kan. Jadi waktu tu, dan waktu tu pula awal-awal lagi pemerintahan Sayyidina Umar, orang masih lagi tak kenal kehebatan Sayyidina Ibn Abbas. Jadi waktu tu Ibn Abbas ni umur dia baru je belasan tahun. Barulah katalah umur 16 tahun. Contoh macam tu kan. Jadi kalau umur 16 tahun tu kita kata masih muda lagi lah. Tapi Sayyidina Umar masukkan beliau bersama dengan Asyakhi Badrin. Asyakhi Badrin. Asyakh ni maksudnya orang-orang tua. Asyakh plural kepada syekh. Asyakh. Syekh maksudnya orang tua. Asal-asalnya macam tu lah. Tapi orang tua kat sini bukan sebarang tua lah. Ini orang tua apa dia? Badrin. Orang-orang yang menyertai perang Badar. So, orang-orang yang menyertai perang Badar, kita tahulah, maknanya orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, yang Nabi SAW bagi tahu, kata, buatlah apa-apa, kalian telah diampunkan oleh Allah SWT. Jadi, kita tahu yang diorang ni bukan orang calang-calang. 313, tapi 313 tu yang menyertai. Tapi yang masih hidup lagi waktu zaman Sayyidina Umar tu mungkin ada berapa orang aja. Jadi berapa orang tu pun berapa orang yang memang yang dah tua yang ikut perang Badar. Itu antara sahabat-sahabat yang paling afdal. Kemudiannya apa yang berlaku, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Ni ayat lembut sangat daripada Sayyidina Ibn Abbas. Dia kata faka'anna ba'dahum, seolah-olah sebahagian daripada mereka, seolah-olah wajada fi nafsihi, mendapati pada dirinya. Itu je disebut. Seolah-olah sebahagian daripada mereka mendapati pada dirinya. Kalau kita terjemah kan macam apa benda kan, macam tergantung je ayat tu kan. Tapi ni ayat lembut daripada Sayyidina Ibn Abbas nak cerita tentang orang yang hebat ni. Apa dia? Wajada fi nafsihi, maksudnya al-ghadab, rasa marah. Jadi sebahagian daripada mereka dapati pada diri mereka ada rasa marah. Dia tak sebut lalu mereka marah. Dia tak sebut gitu. Ini adab Sayyidina Ibn Abbas dengan tentera-tentera Badar ataupun orang tua di kalangan ahli Badar. Jadi digunakan perkataan yang lembut sangat. Kata wajada. Dapati pada diri mereka. Maksudnya marahlah. Ghadiba. Marah. Okey. Faqala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'um misluh. Lima yadkhulu hadha. Kenapa dia ni masuk? Sedangkan kami ni ada anak-anak sebaya dengan dia. Maksudnya apa pasal budak ni pula masuk? Kenapa nak masuk campur pula? Dan sedangkan dia ni muda lagi. Kami ni yang dah tua-tua ni, dia ni bayar anak kami je. Kan? Macam tu je lah. Dia kan bayar anak kami je. Apa pasal pula nak masuk pula? Macam tu. Kita kan, orang tua-tua tengah bincang ni, budak-budak jangan masuk lah. Macam tu lah lebih kurang. Kemudiannya, apa kata Sayyidina Umar, Khalifah? Innahu man haitsu alimtu. Ataupun, kenapa dia gunakan perkataan betul haitsu kan? Okey. Innahu man haitsu alimtu. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya min baitin nubuwah wa manba'il ilm. Dia ni adalah orang yang datangnya daripada alimtum, daripada orang yang mengajar kalian, iaitu Nabi SAW. Sebab apa? Sayyidina Ibn Abbas datang daripada rumah Nabi. Macam mana datang daripada rumah Nabi? Macam kita sebut hari itu, Sayyidina Ibn Abbas anak saudara kepada isteri Nabi, Sayyidatina Maimunah. Dan Sayyidina Ibn Abbas juga adalah sepupu pada Nabi. Jadi dia datang daripada Baitun Nubuwah, daripada rumah kenabian. Fada'ani dhata yaumin. Lalu Sayyidina Umar rupanya bukan setakat hari itu je. Hari itu kan orang dah marah kan. Maka satu hari dia datang panggil aku. Dia datang panggil aku untuk apa? Dia datang panggil aku, fa'adkhalani ma'hum, lalu dia masukkan aku bersama dengan mereka. Maknanya dudukkan aku bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang tua tu. Duduk sama-sama. Kemudiannya
Fama ra'aitu annahu da'ani, kemudiannya aku tidaklah melihat bahawasanya dia mengajak aku yauma idzin, pada hari tersebut, illa liyuriyahum, kecuali nak menunjukkan kepada mereka. Kan? Ha. Jadi korang kenal kan Ibn Abbas ni siapa? Dia kalau terjemah mudahnya macam itulah, innahu man haitsu alimtum. Korang tahu, alimtum, kalian tahu. Korang tahu sebenarnya dia ni dari mana? Haitsu kat sini daripada mana? Man tu siapa? Maksudnya siapa dia tu korang tahu kan? Dia kan datang daripada Baitul Nubuwah. Macam tu. Tapi Sayyidina Umar dia tak cukup setakat cakap macam tu je. Dia tak sekadar bagi hujah macam tu je, tapi dia nak tunjuk pula kepada mereka kenapa dia bawa Ibn Abbas yang masih muda depan orang tua ni. Kan? Orang tua yang hebat bukannya orang tua jalan-jalan orang tua ni. Bukannya orang yang duduk main dam minum kopi kat kedai kopi je pagi-pagi ni memang orang hebat-hebat ni, tentera Badar, sahabat-sahabat Nabi SAW yang hebat-hebat. Jadi Sayyidina Umar mula-mula cakap macam tu, korang kan kenal dia siapa. Tapi lepas daripada tu Sayyidina Umar rupanya buat taktik yang lain pula. Masukkan, lalu Sayyidina Ibn Abbas kata, oh rupanya dia ni sebenarnya datang jemput aku ni, Sayyidina Umar ni jemput aku ni sebenarnya untuk memperlihatkan kepada mereka, liyuriyahum, untuk tunjuk pada dia orang tu. Lalu Sayyidina Umar berkata, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Ini akhlak para sahabat Dia orang bersembang sama dia orang pun bincang tentang ayat Quran kan. Ini apa makna ayat Quran ni? Apa yang kalian katakan pada ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila datangnya kemenangan daripada Allah dan juga pembukaan kota Mekah tu kan. Faqala ba'dhum, sebahagian daripada para sahabat sebut, umirna, kami diperintahkan, nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun pada Allah apabila kami dapat kemenangan, apabila kami menang dan dibukakan untuk kami. Kan lepas daripada ayat tu kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih dan istighfar. Jadi kami ni diperintahkan untuk puji Allah dan juga istighfar apabila kami menang dan dibukakan untuk kami. Itu terjemah secara direct je lah daripada ayat tu kan. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an, dan sebahagian pula di kalangan sahabat-sahabat yang tua tu tak kata apa, diam aja. Faqala li, lalu Sayyidina Umar pun berkata kepada aku, akadzalika taqul ya Ibn Abbas, adakah macam tu yang kau katakan wahai Ibn Abbas? Lalu aku berkata tidak. Qala fama taqul, apa yang kau katakan? Qultu, aku pun berkata, Ibn Abbas kata, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Dia adalah ajal Rasulullah. Sebenarnya ayat ni cerita tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tengah bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya ajal baginda. Allah kata apa? Qal idza jaa nasrullahi wal fath. Dan bila datangnya kemenangan daripada Allah dan pembukaan, demikian itu adalah alamat ajal kamu, tanda ajal kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, sesungguhnya dia Maha menerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lam minha illa ma taqul. Sayyidina Umar kata, aku pun faham ayat ni macam apa yang kau kata. Kan? Aku tak faham, aku tak tahu melainkan apa yang kau kata. Maksudnya samalah. Samalah apa yang kita faham. Macam tu. Hebat Sayyidina Umar, hebat Sayyidina Ibn Abbas. Kan? Sayyidina Umar hebat sebab ini cara dia, teknik dia untuk menjedarkan orang yang lebih tua tentang kehebatan seorang anak muda. Dia tak bagi terasa orang tua-tua tu, dia jaga akhlak dengan orang tua ahli Badar, tapi dalam masa yang sama dia mendidik juga mereka dari sudut menghormati seorang walaupun dia muda kerana ilmunya. Kan Sayyidina Ibn Abbas tu muda lagi, umur belasan tahun lagi, bayar anak-anak dia orang aja. Tapi walaupun bayar anak-anak dia orang tetap menghormati akhirnya, sebab dia orang ni lebih memuliakan ilmu. Jadi bila Sayyidina Umar tunjukkan contoh macam mana hebatnya Sayyidina Ibn Abbas,
Bila Sayyidina Ibn Abbas dapat jawab soalan macam ni, kan, walaupun ayat tu nampak macam simple je, idza jaa nasrullahi wal fath, kan, kita pun selalu baca ayat ni, tapi Sayyidina Ibn Abbas boleh faham dengan cara yang lain. Kita tahu Sayyidina Ibn Abbas kan didoakan oleh Nabi SAW dan menjadi sahabat yang paling faham Al-Quran di kalangan para sahabat. Beliaulah yang paling memahami Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar tahu benda ni, dan Sayyidina Umar nak membuktikan kepada para sahabat yang lain dan mengangkat Sayyidina Ibn Abbas di kalangan para sahabat yang lain. Dan apa kaitan dengan tajuk kita kali ni? Apa kaitan dengan tajuk pula? Kadang-kadang kita rasa macam, ini kan cerita pasal orang muda, bukannya cerita pasal akhir umur. Apa dia? Pertamanya ayat tadi tu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kan kata tadi ajal, kan, ajal Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala suruh buat apa? Bertasbih dan minta ampun. Jadi rupanya maknanya kalau kita tahu ataupun kita dah ada tanda-tanda ajal dah datang ataupun dah dekat dengan ajal, maka kena banyak beristighfar, banyakkan bertasbih pada Allah Ta'ala. Okay? Itu maksud dia. Jadi memang kena Allahumma salli ala Muhammad, kena tambahkan lagi istighfar dan tasbih. Padahal Nabi kan tak ada dosa. Jadi ayat ni sebenarnya walaupun tujuannya kepada Nabi SAW, tapi sebenarnya pengajarannya untuk kita semua. Sebab kita yang bila dah akhir-akhir umur, lagilah perlu untuk banyak bertasbih dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi ayat ini dengan tafsiran ini, inilah sebabnya hadis ini diletakkan dalam tajuk ni. Sebab ayat dengan tafsiran Ibn Abbas ini mengatakan dah dekat-dekat dengan ajal, maka banyakkanlah bertasbih, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Selain daripada itu, kalau kita boleh faham juga, nak tunjukkan bahawasanya para sahabat Nabi SAW, walaupun umur mereka dah tua, walaupun mereka dah dijanjikan syurga, walaupun mereka adalah orang yang memang hebat sangat-sangat, disegani oleh semua para sahabat yang lain sebab mereka adalah tentera-tentera Badar yang terpilih, tetapi mereka tetap belajar. Ini juga salah satu daripada pengajarannya. Dah tua pun masih lagi tetap belajar. Walaupun mereka tu sahabat Nabi SAW, berapa banyak ada mereka belajar daripada Nabi. Tentera Badar ni maksudnya awal lagi lah mereka masuk Islam, bukannya mereka masuk Islam lagi setahun Nabi nak wafat ke lagi 2 tahun Nabi nak wafat. Kan perang Badar tu kan tahun kedua hijrah. Jadi maknanya dia orang dah banyak belajar daripada Nabi SAW, bukan calang-calang. Tapi tetap mereka terus belajar, terus berbincang tentang Al-Quran dan sebagainya. Jadi malu kita kalau kita tak mau belajar ataupun tak mau berbincang tentang ilmu agama, tak mau berbincang tentang Al-Quran, kan? Tak mau bertanya kepada mereka yang lebih faham tentang Al-Quran. Dan antara pengajaran daripada hadis ini, macam kita sebutkan tadi dan para ulama menyatakan, antara pengajaran daripada hadis ini adalah kelebihan ilmu berbanding dengan umur. Kan? Jadi ilmu lebih utama daripada umur yang panjang. Jadi sebab banyak orang dia mengutamakan orang yang tua, sedangkan ilmu yang tinggi lebih diutamakan berbanding dengan umur yang tua. Walaupun umur yang tua juga perlu dihormati. Nabi SAW suruh kita muliakan orang yang tua. Tetapi kena ingat, kalau antara dua itu yang menjadi pilihan, salah satu daripada keduanya, maka ilmu lebih utama daripada umur. Jadi tak payahlah kita kata tengok dia tu kan uban dah banyak, kan? Ini budak muda mentah lagi. Tapi yang muda itu yang alim sungguh, kan? Seorang yang faqih sangat, maka dialah yang lebih patut diutamakan. Macam itulah. Saya pun ada anak-anak murid yang muda-muda lagi, tapi Masya Allah ilmunya dahsyat sangat. Ilmu memang hebat-hebat sangat-sangat. Jadi memang kita kena muliakan mereka, walaupun mereka lagi muda daripada kita, kan? Tapi mereka tu ilmunya lebih hebat daripada kita. Jadi kita kena muliakan mereka. Walaupun mereka muda sungguh, kan? Beza dengan kita mungkin belas tahun, mungkin beza 20 tahun, kan? Tapi kerana ilmu, maka kita muliakan mereka.
Itulah antara pengajaran daripada hadis ni. InsyaAllah pada minggu depan kita dah masuk bulan Ramadan, insyaAllah. Kelas kita insyaAllah jalan macam biasa, sebab Ramadan pun setakat baca hadis setengah jam takkan tak boleh pula kan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita. Satu Ramadan pula kita nak dapat keberkatan kan. Hari pertama daripada bulan Ramadan, malam pertama Ramadan itu malam yang penuh dengan nafahat daripada Allah Ta'ala, tiupan-tiupan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat-sangat banyak pada malam dan siangnya. Maka kita gunakanlah sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi pagi pertama bulan Ramadan tu hari Khamis minggu depan insya-Allah kita baca lagi, dan insya-Allah kita dipanjangkan umur kita, dapatlah kita bersama-sama menikmati Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat Ramadan seperti mana yang dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi rasanya cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birida minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wa lafa bi kitabin fihi linnas shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala as-sahbil masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Selamat menyambut Ramadan juga, dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan Ustaz, dikurniakan segala hajatnya, diberikan keafiatan kepada semua ahli keluarganya, dipanjangkan umur dan kesehatan insya-Allah, dan dijaga semua ahli keluarganya insya-Allah. Dan terima kasih semua juga untuk hadir. Mudah-mudahan manfaat yang besar daripada pembacaan hadis kita insya-Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih.